Penjenayah disyaki terlibat kes sambun bersenjata api. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Tira Mendin. Tarikh melihara anak bulan Syawal bagi tahun ini ditetapkan pada petang Selasa 9 April bersamaan 29 Ramadan 1445 Hijrah. Pengisarahan tarikh Hari Raya Puasa akan diumumkan pada malam berkenaan. Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Puasa adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh Hari Raya Puasa yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Menurut kenyataan itu, jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Syawal pada petang Selasa di 29 lokasi seluruh negara. Antaranya Pontian Kecil Johor, Kompleks Falak Al-Khawarizmi Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara Melaka, Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang Port Dickson Negeri Sembilan dan Bukit Melawati Kuala Selangor. 5 penjenayah disyaki terlibat aktif dalam kes samun bersenjata api ditembak mati di Putra Heights, Selangor. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan mengesahkan kejadian tersebut yang dipercayai berlaku kira-kira pukul 11.30 malam tadi. Maklumat awal kejadian, sepasukan polis telah mengesan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkannya berhenti untuk pemeriksaan. Namun kesemua suspek bertindak melarikan diri dan melepaskan tembakan ke arah polis serta merempuh kenderaan polis sebelum berlaku insiden berbalas tembakan. Polis turut menemui dan merampas 2 senjata api bersama beberapa senjata lain. Semua suspek memiliki rekod dikehendaki pihak polis atas kejadian samun bersenjata api dan rekod jenayah lampau. Dalam pada itu, Datuk Hussein turut menjelaskan satu sidang media akan diadakan berhubung insiden tersebut. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil mencadangkan agar program Kembara Rio diperluas di seluruh negara yang berikutan sambutan memberangsangkan terutama golongan belia. Beliau berkata penganjuran Kembara Rio di Sentul Dipo yang bermula semalam telah menerima kehadiran kira-kira 10,000 pengunjung dan dijangka meningkat kepada 30,000 orang sehingga Ahad. Saya difahamkan ada yang telah beratur sejak daripada pukul 3, malah lebih awal dari itu. Kalau pada hari pertama, 3 jam pertama kita sudah cecah 10,000. Jadi kita jangkakan untuk acara ini sahaja mungkin sekurang-kurangnya 30,000. Tapi saya rasa mungkin lebih dari itu. Selepas Kuala Lumpur, Kembara Rio akan menjelajah ke Johor Bahru pada 5 hingga 7 April. Kemudian Melaka, Sarawak, Sabah, Pahang sebelum kembali semula di Kuala Lumpur. Sementara itu, Kementerian Komunikasi bercadang mengadakan jelajah bersama Kementerian Pendidikan yang bagi meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang penggunaan media sosial terutamanya TikTok dalam kalangan kanak-kanak bawah umur. Kita berhasrat untuk bekerjasama dengan beberapa pihak dan mengusahakan satu jerayawara ataupun jelajah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran dan pemahaman di kalangan PIBG, di kalangan ibu bapa, khususnya guru-guru dan para murid. Mereka di bangku sekolah darjah 1 sampai darjah 6 tidak boleh ada akaun TikTok. Ini sebenarnya melanggar the basic community guideline untuk platform-platform tersebut. Kementerian Komunikasi juga akan meneliti langkah-langkah perlu dalam memastikan kanak-kanak bawah 13 tahun tidak memiliki akaun media sosial kerana ibu bapa tidak cakna dengan had umur tersebut. Seramai 9.82 juta daripada 30.08 juta rakyat Malaysia telah mengemaskini data dan maklumat di Sistem Pakaran Data Utama Padu setakat semalam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata jumlah individu yang mengemaskini maklumat masing-masing meningkat secara mendadak menjelang tarikh akhir pendaftaran esok.
Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kadar pendaftaran dan pengemaskinian padu naik mendadak sejak 2 hari lalu. Mereka yang belum mendaftar diingatkan untuk melayari laman rasmi padu atau pergi ke kaunter padu berhampiran kawasan tempat tinggal. Menerusi Facebook rasmi padu, Selangor menjadi negeri yang paling tinggi mengemaskini padu iaitu sebanyak 1.56 juta, diikuti Johor 1.10 juta, Perak 0.98 juta, Sarawak 0.90 juta, Sabah 0.83 juta dan Kedah 0.76 juta. Ini pula berkaitan kes guru wanita jalin hubungan dengan pelajarnya. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu guru tersebut telah direhatkan daripada tugas sehingga siasatan selesai. Jelas beliau, guru tersebut perlu mematuhi semua proses siasatan sebelum Kementerian Pendidikan mengambil tindakan. Sebab itu saya tegaskan berulang kali bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan sepenuh komitmen kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dan kami ketika ini mengambil pendekatan untuk melindungi anak-anak kita sepenuhnya. Jadi guru ini memang tidak ada langsung maknanya kaitan ataupun kita panggil akses kepada para pelajar untuk kita ambil pendekatan melindungi sepenuhnya para pelajar kita. Sementara itu, berhubung perjawatan warden dalam kalangan bukan guru di sekolah berasrama, Kementerian Pendidikan memaklumkan pihaknya sentiasa terbuka sebarang cadangan penambahbaikan termasuk isu perjawatan warden. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan pelantikan warden dari bukan guru perlu melihat kepada ekosistem sekolah dan asrama. Kita bersedia untuk mendengar semua pandangan tersebut. Sebenarnya pandangan-pandangan tersebut telah pun dikemukakan sebelum ini. Dan saya fikir dengan keadaan yang barangkali kita perlu lihatlah secara ekosistem keseluruhannya sekolah ini sama ada sesuai ataupun tidak untuk melantik orang lain sebagai warden. Tapi cadangan itu kita pertimbangkan. Fadlina mengulas cadangan beberapa pihak termasuk ibu bapa yang mahu kementerian itu tambah baik sistem perjawatan warden bagi menjamin keselamatan pelajar sekaligus meringankan beban guru. Program Jelajah Ramadan Radio Televisyen Malaysia RTM melabuhkan tirainya hari ini selepas berlangsung selama 3 minggu bermula 10 Mac lalu. Penutup jelajah di Johor Bahru, Johor pagi tadi dimeriahkan lebih 30 kaki tangan RTM yang berkonvoi menaiki 10 kenderaan. Majlis penutup disempurnakan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman di stesen minyak Petron Seri Alam Masai. Jadi tujuan kita pergi sini ialah kita nak membuktikan dan memang betul kita jujur nak ambil tahu apa yang berlaku di luar dan apa yang mereka mahukan. Dan apabila satu jenama itu, jenama yang kita tengok nak ambil tahu, orang akan sayang pada jenama itu dan oleh itu jenama itu akan sentiasa berada dan meniti di bibir orang. Itu yang paling penting. Jelas beliau, inisiatif yang memasuki siri ke-12 itu berlangsung dengan penuh jaya hasil dedikasi ke semua peserta. Pada majlis itu, lebih 30 pak set iftar diagihkan kepada anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Kasih Setanggi Johor Bahru serta keluarga kurang berkemampuan. Sumber bekalan air mentah dan perkhidmatan di 47 empangan serta 67 loji rawatan air LRA utama di seluruh semenanjung dan Labuan masih berada dalam keadaan terkawal. Perkara tersebut dimaklumkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dalam kenyataan. SPAN memaklumkan paras empangan utama di Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan kebanyakan empangan di Johor berada pada paras memuaskan iaitu melebihi 80%. Bagaimanapun, beberapa empangan bekalan air di utara telah menunjukkan tren penurunan paras simpanan dan berada di paras berjaga-jaga. Sementara itu, SPAN memaklumkan empangan di Timah Tasuh Perlis berada pada tahap 56.21%, empangan muda di Kedah 40%. SPAN turut menjangkakan permintaan bekalan air akan bertambah di antara 10 ke 15% daripada pengeluaran semasa menjelang musim perayaan khususnya di negeri wilayah utara, timur dan selatan kecuali bandar-bandar utama seperti Lembah Kelang, Georgetown dan Johor Bahru yang dijangka akan menurun.
431 notis saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan menerusi ops khas bersepadu yang dijalankan di Johor Bahru malam kemarin. Jabatan Pengangkutan Jalan Johor menyatakan sebanyak 845 kenderaan diperiksa dalam operasi yang dijalankan di Susul Lebuh Raya Pasir Gudang Pekan Rabu itu. Antara kesalahan dikesan 140 kes tiada lesen memandu serta 70 kes lesen kenderaan tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. 178 kenderaan telah diambil tindakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan oleh JPJ Johor bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya terjaga khusus menjelang Aidilfitri ini. Seramai 130 anak yatim golongan asnaf dan orang kurang upaya terpilih seluruh Perlis disantuni dalam Majlis Iftar Jamaah Yayasan Kebajikan Perlis baru-baru ini. Selain berbuka puasa di hotel, mereka turut menerima sumbangan duit raya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YKP, Effendi Rajinihan, majlis bertujuan meraihkan golongan ini supaya dapat bersama-sama merasai keindahan Ramadan dan memberi keceriaan kepada penerima dalam persiapan menyambut Aidilfitri. Sehingga kini, YPK telah menjalinkan kerjasama strategik dengan lebih 15 agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha menyalurkan pelbagai bantuan kepada golongan memerlukan yang dilaksanakan secara berkala di seluruh negeri. Sementara itu, di Alustar Kedah, 60 pelajar Maktab Mahmud dari keluarga kurang berkemampuan menerima sumbangan berupa wang tunai sempena Majlis Iftar Jamaah Maktab berkenaan malam tadi. Yang di-Pertua Persatuan Alumni Maktab Mahmud, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. Menurut beliau, kebanyakan penerima terdiri daripada anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang berkemampuan. Alhamdulillah, sokongan sangat baik daripada ibu bapa dan kita mengharapkan lagi ramai iaitu NGO yang membantu khususnya Maktab Mahmud sebagai di antara sekolah terbaik dalam pendidikan Islam dan juga pendidikan biasa. Jadi insya-Allah kita harapkan iaitu ramai lagi tenaga-tenaga tokoh-tokoh usahawan yang membantu sebagainya. Terima kasih banyak-banyak insya-Allah. Heboh ada pihak dakwa gagal mendaftar dalam sistem pangkalan data utama PADU. Pasukan Biar Betul dimaklumkan, perkara itu terjadi selepas sistem mendapati butiran peribadi individu itu telah didaftar. Salah seorang yang menjadi mangsa, bekas Menteri Kabinet. Semakin mendapati butiran peribadi orang kenamaan itu telah didaftarkan orang lain. Menurut Setiausaha Akhbar Menteri Ekonomi, pendaftaran tersebut bagaimanapun tergantung. Proses daftar tidak dapat diteruskan kerana suspek gagal mengesahkan butiran identiti yang merupakan salah satu ciri keselamatan padu. Suspek yang menyamar sebagai orang lain pula hanya melakukan kerja sia-sia. Bukan setakat gagal daftarkan individu lain, identiti sendiri pula dikenal pasti pentadbir sistem dengan mudah dan pastinya butiran itu disalur kepada pihak berwajib untuk tindakan susulan. Orang ramai yang berdepan isu seumpama disaran melaporkan kepada pihak berwajib sesegera mungkin. Sebarang permasalahan berkaitan sedia dilayani pasukan padu. Kepada pihak ketiga, jangan cuba ambil kesempatan. Penipuan, pemalsuan dan kecurian data merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lumpur, tulis nama atas batu. Bukan Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam sentimen berhati-hati minggu depan. FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI diunjuk kekal stabil sehingga pemakin baru muncul.
Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Berhad Tong Pat Leng menjangka indeks petunjuk pasaran diniagakan tidak berubah buat masa ini sehingga adanya gambaran lebih jelas mengenai penurunan kadar faedah Amerika Syarikat. Katanya Wall Street masih berharap Rizab Persekutuan akan mula menurunkan kadar faedah utamanya pada Jun. FBM KLCI dijangka diniagakan dalam jajaran 1,527 dan 1,557 minggu depan. Fasa penstabilan FBM KLCI sejak 2 minggu lepas dijangka berterusan bagi tempoh lebih lama dengan paras sokongan pada jajaran 1,525 hingga 1,531. Sistem perbankan negara terus mencatatkan penampan mudah tunai yang kukuh dengan agregat nisbah perlindungan mudah tunai melebihi 153% setakat Februari lepas. Bank Negara Malaysia menerusi sorotan bulanan Februari 2024 memaklumkan agregat nisbah pinjaman kepada dana secara amnya pula kekal stabil melebihi 81%. Kualiti aset sistem perbankan juga kekal utuh dengan nisbah pinjaman terjejas kasar dan bersih keseluruhan kekal stabil. Sementara itu, pasaran kewangan didorong jangkaan pelabur global bahawa Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar dasar yang tinggi untuk tempoh lebih lama. Berdasarkan perkembangan ini, ringgit mencatat penurunan nilai 0.7% berbanding dolar. Manakala hasil sekuriti kerajaan Malaysia 10 tahun meningkat sebanyak 7 mata asas. FBM KLCI pula didagangkan lebih tinggi sebanyak 2.5% berikutan aliran masuk ekuiti asing. Bank Raya menyerahkan bakul makanan beserta wang sumbangan dengan nilai keseluruhan RM1.48 juta kepada 7,400 keluarga asnaf di 148 lokasi seluruh negara sempena kempen Ramadan Raya Tulus Ikhlas dan ulang tahun bank itu yang ke-70. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Muhammad Hanis Osman menyatakan institusi kewangan itu sentiasa beri komitmen penuh dalam inisiatif yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Inisiatif sumbangan bakul makanan itu telah memasuki tahun ketiga penganjurannya. Ia sejajar dengan konsep Malaysia Madani yang mengutamakan kesejahteraan dan saling membantu antara satu sama lain. Usul menjadikan gerakan koperasi sebagai platform pemudah cara pengurusan import dan ekspor bekalan beras serantau akan dibentangkan pada persidangan Menteri Koperasi Asia Pasifik ke-11. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict akan mengetuai itu persidangan yang bakal berlangsung di Jordan April ini. Pada persidangan itu nanti, usaha memastikan akta-akta sedia lebih mesra koperasi akan diketengahkan. Koperasi berbeza. Kita kata kita cari keuntungan untuk dipulang balik pada ahli. Ini berbeza konsep tu. Jadi ini harap ini akan dapat dikemukakan dan saya percaya yang Berhormat Menteri Koskop atau Menteri Koperasi kita akan boleh membawa perkara ini di persidangan Menteri-Menteri Koperasi Rantau Asia Pasifik yang akan berlangsung di Jordan pada bulan depan, bulan April. Sementara itu, katanya Kongres Koperasi Kebangsaan dianjurkan Julai ini setelah lebih 50 tahun tidak diadakan. Kongres akan menetapkan arah tuju sektor koperasi untuk 100 tahun akan datang. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumiputera sebanyak RM1 bilion disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agro Bank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumiputera dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera.
Rundingan gejatan senjata di Gaza untuk pusingan baru telah diluluskan oleh Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu. Keputusan itu dibuat sehari selepas Mahkamah Tertinggi Dunia mengarahkan Israel memastikan bantuan sampai kepada penduduk Palestin yang kebuluran. Biarpun resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC menuntut gencatan senjata segera, namun pertempuran terus berlaku di Gaza pada Jumaat. Menurut laporan Kementerian Kesihatan di wilayah dikuasai Hamas, puluhan orang terbunuh dalam serangan semalaman itu. Terdahulu, ICJ telah memutuskan pada Januari bahawa Israel mesti memudahkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan segera ke Gaza. Lebanon dan Syria turut menjadi sasaran serangan rejim Zionis. Terbaru, rejim Zionis melancarkan serangan di dua negara tersebut pada Jumaat. Zionis turut mendakwa timbalan Ketua Unit Roket Kumpulan Hizbullah terkorban dalam serangan yang berlaku di selatan Lebanon. Dalam hari itu, media tempatan Lebanon melaporkan serangan drone pihak musuh yang menyasarkan sebuah kenderaan di Bazuriyeh, daerah Tyre menyebabkan seorang maut. Sumber tentera Lebanon memaklumkan mangsa yang terbunuh adalah seorang pegawai Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah dalam kenyataan berasingan berkata 7 pejuangnya maut dalam serangan Israel tetapi tidak memperincikannya. Sementara itu, Rusia mengutuk serangan Israel di Syria yang meragut lebih 40 nyawa. Menurut jurucakap Kementerian Luar Rusia, Maria Zakharova berkata, tindakan agresif tentera Zionis merupakan pencabulan terang-terangan terhadap kedaulatan Syria. Jelas beliau, tindakan provokatif itu turut membawa akibat yang sangat berbahaya terhadap konflik Israel-Hamas. Dalam masa sama, ia melanggar prinsip asas undang-undang antarabangsa. 18 maut dan ribuan hilang tempat tinggal dalam kejadian taufan tropika yang melanda Pulau Madagaskar minggu ini. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Madagaskar, siklon tropika Gemin telah melintasi timur laut Madagaskar pada Rabu dan Khamis menjejaskan 20,000 mangsa. Gamin mendarat di utara Voima di timur laut Madagaskar pada pagi Rabu. Ia mula mereda petang Khamis, namun hujan lebat mula melanda beberapa kawasan hingga menyebabkan banjir teruk. Beberapa insiden jalan raya dan jambatan runtuh berlaku di beberapa kawasan di utara Madagaskar. Taufan atau siklon Gamin adalah yang pertama berlaku untuk tahun ini dalam musim taufan dan ribut Madagaskar. Menjelang Piala Asia bawah 23 tahun 2024 pada April ini, penyerang muda kebangsaan Luqman Hakim Syamsuddin berazam untuk mempamerkan aksi terbaik pada kejohanan yang akan berlangsung di Qatar. Pemain berusia 22 tahun itu antara nama yang dipanggil untuk menyertai skuad belia negara bagi menghadapi kejohanan penting tersebut. Saya yakin dengan tim sekarang ni, saya tengok semua pemain dengan matana. Dia orang mungkin dari peringkat sebelum ni peringkat belum dewasa, sekarang ni dah dewasa. Dia orang tahu apa yang dia orang perlu lakukan. So dalam tim ni saya tengok secara matan dia orang dah ke peringkat dewasa bermain bola lah. Skuad muda negara akan ke Qatar pada awal April bagi menghadapi saingan kumpulan D bermula 17 April. Dalam pada itu, penjaga gol kebangsaan bawah 23 tahun negara, si Izhan Nazril, mahu memanfaatkan sebaiknya pengalaman bersama skuad senior untuk membantu pasukan belia kebangsaan pada kempen di Qatar. Beliau mengakui ketika dalam skuad senior banyak ilmu baharu yang telah dipelajari, terutama daripada penjaga gol Shihan Hazmi dan Muhammad Suhaimi Hussein. Semestinya saya rasa duduk di pasukan senior bagi saya satu tunjuk ajar yang terbaik lah. Semestinya daripada Shihan and then daripada Azri, daripada Suhaimi. So orang-orang yang berpengalaman dalam bola sepak. So salah satu cabaran untuk saya bersaing, untuk saya lebih bagus lah. Pada aksi Piala Asia bawah 23 tahun di Qatar, Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Uzbekistan, Kuwait dan Vietnam. Skuad kebangsaan akan memulakan kempen kejohanan menentang Uzbekistan pada 17 April ini.
Kejohanan Badminton Asia BAC 2024 di Ningbo, China pada April ini. Pemain beregu negara Goh Zifui akui tekanan mula dirasai apabila dia dan pasangan Nur Izzuddin Rumsani dijadualkan menentang juara bertahan dunia dari Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Sang Jae pada aksi kepembukaan kejohanan. Pressure memang pasti ada lah, tapi kena handle dengan cara bagus lah. Kami pun tak fikir banyak lah, cuma try our best and then bincang dengan coach apa strategi kena pakai lah. Musim 2024 menyaksikan pasangan tersebut belum meraih sebarang gelaran kejuaraan. Kali terakhir mereka meraih kecemerlangan adalah pada saingan Abu Dhabi Masters 2023 Oktober lalu. Cabaran sengit turut menanti pasangan beregu wanita negara Perlitan M. Tina pada kejohanan BAC 2024. Pada kejohanan tersebut, mereka diundi menentang pilihan ke-8 dari Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Then for now, kita hanya mau fokus first match dulu. Kita akan analyse dengan coaches, dengan game analysis, tengok macam mana boleh main, apa strategi boleh guna, dan juga of course as usual kita kena fokus on our own, me and Tina, our rotation, our communication on court. So kita buat yang terbaik lah. Berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasti Merdeka, RTM, teman setia anda.